Kita bercakap tentang pendidikan bukan kerana pendidikan adalah topik sensasi berbanding dengan minat orang lain terhadap topik yang berbeza. Tetapi kita bercakap tentang pendidikan kerana kita genuinely bimbang dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku. Ada dua bahasa yang berbeza bila kita mengulas tentang pendidikan. Mereka yang berada di lapangan, baik mereka adalah profesional seperti guru-guru di sekolah ataupun ibu bapa, termasuklah terutamanya juga anak-anak, mungkin mereka sendiri tak tahu nak ungkapkan masalah ni datang daripada mana. Apabila benda yang nak diajar susah nak difahamkan, budak-budak terasa bodoh kerana tak boleh nak mengejar silibus yang ada. Mak bapak yang bimbang, tak jumpa jalan macam mana nak memotivasi anak-anak supaya masih boleh nak pergi ke sekolah ketika anak-anak tu dah tenggelam punca. Kenapa nak kena pergi sekolah belajar benda yang mereka tak faham? Itu bahasa-bahasa layman, mereka yang mendepaninya. Dan mereka yang bercakap tentang perkara ini tidak mereka-reka. Mereka menghadapinya sendiri. Memang betul saya tidak berada di tanah air. Anak-anak saya dah keluar daripada bukan hanya sekolah kebangsaan, malah juga dah meninggalkan tanah air. Tapi saya masih ada keluarga, saya masih ada anak-anak saudara saya yang berdepan dengan perkara-perkara yang sama. Kalaupun tidak saya memikirkan tentang anak orang lain yang juga saya rasa macam anak saya sendiri. Dan kita kena buat sesuatu. Hilang minat budak-budak kepada sekolah ni bukan perkara mainan, bukan perkara direka yang ditengok setiap hari. Berapa ramai sebenarnya? Bila kita nak buktikan dengan angka-angka dan kita perlukan kepada kaji selidik, kepada data. Dan bila data-data itu datang nanti, kita akan berbincang tentang nombor-nombor tu dalam keadaan kita terlupa di belakang setiap nombor tu adalah manusia. Kemudian bahasa yang satu lagi adalah bahasa orang-orang profesional yang ada di dalam tu. Sama ada di peringkat mana sekalipun lah, di pusat ke ataupun di negeri ke ataupun di daerah ke, yang akan mendatangkan hujah-hujah untuk menyatakan bahawa benda-benda yang dihadapi ni bukan salah sistem, bukan salah DSKP, tetapi puncanya adalah kerana buku-buku yang diguna pakai adalah buku-buku yang bukan buku teks terbitan KPM, tetapi buku yang cikgu ambil entah daripada mana. Sebagai pengendali sistem, terutamanya di dalam konteks negara kita yang sangat centralized dalam pendidikan ini, kita tidak boleh dengan sewenang-wenangnya menganggap bahawa bukan tanggungjawab kita kalau buku yang memeningkan kepala budak-budak tu bukan buku kita. Tapi buku entah siapa, swasta ke siapakah yang terbitkan, maka bukan salah kami. Tanggungjawab kita bukan hanya pada dokumen dan buku teks yang kita hasilkan, tetapi tanggungjawab kita ialah pada apa yang sebenarnya berlaku di sekolah. Kalau cikgu tak boleh nak terjemahkan DSKP dengan betul, tanggungjawab kita adalah menyoal kenapa cikgu tak boleh nak terjemahkan. Dan jika cikgu tidak kompeten untuk menterjemahkan DSKP seperti yang dihasratkan di pejabat, soalan yang kita kena tanya ialah apa punca cikgu tak mampu? Latihan yang diberikan sama ada sebelum mereka mendapat lesen, menamatkan pengajian di Fakulti Pendidikan, dekat UPSI ke, dekat mana-mana ke, ataupun latihan dalam perkhidmatan untuk mengukuhkan kemahiran mereka. Itu juga adalah tanggungjawab kita. Maka bila kita berfikir tentang pendidikan, kita bukan nak select, yang ni tanggungjawab saya, yang ini memang salah cikgu, yang ini pandai-pandai ditimbulkan oleh orang-orang yang tertentu. Dan kita akur, kita aware bahawa algoritma permainan media sosial, TikTok ke ataupun Facebook berpotensi untuk menjadikan satu benda itu sebenarnya kecil tetapi dirasakan besar bila kita tidak berhati-hati. Kita nampak macam teruk sangat benda ni, tapi sebenarnya tak adalah teruk mana. Hanya Facebook yang mendatangkan kandungan demi kandungan sehingga kita rasa benda tu intens. Tapi pemerhatian kita terhadap pendidikan ni bukan semenjak semalam, bukan semenjak tahun lepas, 10 tahun, 20 tahun, dan menempuh pelbagai peringkat. Istilah Zionis yang saya timbulkan semalam itu asalnya memang terkeluar daripada mulut kerana saya sedang membuat video-video kandungan untuk menjelaskan tentang perkembangan terkini di Palestin. Kebanyakan, majoriti video dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook adalah tentang hal ini dan sedang bercakap tentang Zionis. Dan benda tu keluar, saya kata
video kali ni tak ada kena-mengena dengan Palestin, tapi ada kena-mengena dengan perangai Zionis. Dia datang macam tu. Kemudian masa edit, saya fikir nak buang ke tak buang benda ni? Aware. Dan saya tak perincikan pun situ. Bila saya kata ada kena-mengena dengan perangai Zionis, saya tak maksudkan bahawa saya nak menyamakan orang yang membuat kurikulum itu dengan Zionis yang membunuh kanak-kanak di Palestin. Logik ke? Tengin sangat ke saya ni untuk meletakkan persamaannya adalah seperti itu? Tapi yang ada di fikiran saya, dan mungkin betul mungkin salah, ialah kedegilan untuk membuat perubahan setelah dinyatakan masalah ada, setelah diterangkan krisis sedang berlaku. Macam tak indah. Itu yang saya kata macam perangai Zionis tu. Tak kiralah apa orang cakap sekalipun, dia pegang dengan apa yang dia nak pegang dan dia nak percaya. Tapi saya fikir dengan kematangan kita sebagai orang dewasa, lantaklah orang nak kata kita apa pun. Saya ni orang kata saya kafir, apa yang orang tak kata saya. Tapi kita buat sahajalah kerja kita. Fokus utama kita adalah untuk fikir macam mana nak tolong budak-budak ni. Nak tunggu kitaran setelah satu silibus dihasilkan, kena tunggu pusingan 10 tahun. 10 tahun tu berapa generasi pelajar? Dan kalau sekiranya mereka berada di dalam kurikulum yang sedemikian rupa dan ibu bapa dikehendaki menghormati kitaran silibus berkenaan yang kita sendiri buat sistem tu, maknanya mak bapak kena korbankan kesejahteraan anak-anak mereka dan masa hadapan mereka untuk memenangkan birokrasi. Yang penting ialah kita kena cek dalam hati kita bila kita bercakap dan semasa kita mendengar, jangan kita biarkan percakapan dan pendengaran kita itu menjadi bias disebabkan oleh sentimen kita yang sudah menyampah dengan satu-satu benda. Dan saya menggunakan perkataan-perkataan itu, saya tidak menjustifikasikannya sebagai ia adalah yang terbaik. It might be better untuk saya tak cakap benda tu, tapi saya tidak menyebutnya untuk mensensasikan ia supaya dapat banyak orang tengok ke apa ke. Saya sudah bertahun-tahun membuat video 30 minit dan yang menontonnya hanya 300 orang sahaja. Yang penting apa yang perlu disampaikan, disampaikan. Fokuslah pada kerja masing-masing. Tak ada masa dah nak melayan hati perasaan terguris, menyampah ke tak menyampah ke, suka ke tak suka ke. Kita semua ada amanah di hadapan Allah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana bila seseorang itu ada jawatan dalam politik ke di bahagian mana-mana ke, berubah. Dulu kawan jadi lawan, dulu sopan kemudian jadi keras. Dan kita kena tanya, pendapat kita ini adalah pendapat yang mukhlisina lahuddin ataupun kerana kita dipengaruhi oleh posisi di mana kita berada. Dan itu pertanyaan yang bukan kita nak jawab sesama kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.